Halo semua, saya Nemui. Saya telah upload sebuah video tentang saya membantah beberapa ekstremis dari Pemuda Perikatan Nasional yang pergi ke Balai Polis untuk membuat laporan tentang poster filem babi saya pada 16 Disember. Sejak itu, kami menerima sambutan dan sokongan yang hebat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas sokongan anda. Selepas itu, saya juga melihat beberapa ekstremis lain dari NGO yang dipanggil seniman yang juga pergi ke Balai Polis untuk membuat laporan kepada polis terhadap filem babi dan juga membuat banyak komen kelakar. Hari ini saya akan membantah tindakan Mamat ini. Okey, sekarang mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Mamat dari seniman itu kepada wartawan di Balai Polis. Check it out. Okey, boleh? Ready? Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni Tengok. Dia tidak memakai topeng muka. Sudah lebih dari 1,000 orang di Malaysia kena coronavirus setiap hari. Tapi dia masih tidak memakai topeng muka. Dia nak tunjuk muka untuk wartawan. Panggil polis, tangkap dia sekarang. Cepat, tangkap. kita membuat satu laporan polis terhadap Wee Meng Chi atau lebih dikenali sebagai Namawi. Berapa kali mau saya jelaskan? Nama saya Nemui, bukan Namawi. Bolehkah saya panggil you Sekuman? Encik Sekuman, boleh tak? Anda adalah Setiausaha Agong Persatuan Seniman Malaysia. Saya adalah salah seorang penggiat seni di Malaysia selama 10 tahun. Tetapi nama saya pun anda tak tahu macam mana nak sebut. Laporan polis ini dibuat atas beberapa faktor. Yang pertama sekali adalah pemalsuan dokumen. Okey, pemalsuan dokumen oleh pihak syarikat yang menerbitkan filem babi ni, seperti mana yang kita tahu. Di mana saya tak boleh nak cakap secara detail apa dokumen yang dia palsukan tu, sebab perkara ni sedang disiasat oleh pihak berkuasa dan juga pihak Finas. Apa? Jelaskanlah, saya memasukkan dokumen apa? Kamu panggil wartawan mari, tapi tak mau cakap dengan jelas. Apa yang kau takutkan? Saya nak cerita lebih tak boleh tau, sebab benda ni dalam siasatan. Jadi sebab satu, dia pun memalsukan dokumen, dan asalnya masa dia submit kepada kita dan juga Finas, tajuk dia bukan babi, tajuk dia lain. Tajuk dia apa? Tajuk dia sekolah. So jadi faham tak dalam konteks ni? Apabila sebuah filem dihasilkan dan dijual kepada pengedar filem, pengedar filem mempunyai hak mutlak untuk menukar nama filem, mengubah reka bentuk poster, atau mengubah dan menyunting filem itu semula kalau mereka rasa tak cukup baik. Ini semua adalah kuasa dan hak pengedar filem. Maksud saya, filem di seluruh dunia pun sama, bukan hanya di Malaysia saja. Contohnya, filem Scary Movie pada tahun 1996 dinamakan semula sebagai Scream oleh pengedarnya. Filem Ogavando pada tahun 2006 dinamakan semula sebagai Blood Diamond oleh pengedarnya. Filem Avengers Infinity Gauntlet pada tahun 2019 dinamakan semula sebagai Avengers Endgame oleh pengedarnya. Ini semua kes di Amerika Syarikat. Kalau nak tengok contoh kes di Malaysia, filem Menjulang Kejuaraan pada tahun 2017 dinamakan semula sebagai Lee Chong Wei oleh pengedar filem. Saya juga mempunyai beratus-ratus contoh yang lain dari seluruh dunia. Ini semua perkara biasa saja. Kamu boleh cek di Google kalau mau. Ia tidak dipanggilkan memasukkan dokumen. Ini dipanggil taktik pemasaran. So jadi, walaupun you punya working title is sekolah, after you finish the production, if you want to change your title, you kena submit balik kat Finas. Tapi benda tu tak berlaku. Pengedar filem babi ini adalah sebuah syarikat dari Taiwan, bukan di Malaysia. Jadi kami tidak perlu membuat permohonan semula kepada Finas jika mereka mau menukar tajuk filem itu, kerana kami sama sekali tidak mengeluarkan filem babi ini di Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia tidak boleh menghalang dan menyekat sama sekali. Nama saya di Malaysia ialah Nemui. Saya tukar nama saya kepada Takakato di Jepun, dan orang panggil saya Justin Bieber di USA. Jadi saya perlu kembali ke Jabatan Immigration Malaysia untuk memohon pertukaran nama pada kad pengenalan saya jadi Justin Bieber tak? Walaupun muka saya sebiji macam Justin Bieber, walaupun tangan saya sebiji macam Takakato. Yang kedua, kita nak buat cover report terhadap Persatuan Seniman Malaysia ni, di mana mungkin ada pihak-pihak yang cuba mengaitkan kejadian ni dengan Persatuan Seniman Malaysia, di mana kita tak ada orang kata bias ke apa benda ke. Kita dengan mana-mana syarikat yang datang dekat kita untuk buat SPP ni, memang kita layan semua sama je. Kita tak ada bias dengan mana-mana syarikat, okey? Termasuklah syarikat
filem yang menerbitkan filem babi inilah. Saya betul-betul tak mau terlibat dengan seniman inilah. Seniman ini adalah organisasi yang hanya pandai ambil wang kerajaan tapi tak buat apa-apa. Bukan saya kata punya, sudah ada ramai artis-artis Malaysia yang tidak puas hati dengan seniman ini. Berita pun ada laporkan. Semua orang sila tengok. Dan kita juga dah tengok trailer-trailer filem ni. Saya secara personally bila saya tengok, saya boleh dapat gambarkan filem ni memang ada unsur-unsur perkauman lah kat dalam tu. Wah, kamu boleh menilai bahawa kandungan filem ini merosakkan keharmonian kaum Malaysia dengan hanya menonton trailernya sahaja. Oleh itu, saya hanya tengok muka kamu dan saya rasa muka kamu macam perogoh. Boleh tak kamu dinilai sebagai perogoh? Perogoh. Yang ketiga, kita memohon pihak berkuasa untuk menahan dan juga menyiasat saudara Namawi ni sebab dia dah banyak kali buat filem-filem yang berunsurkan boleh memecah belahkan perpaduan di Malaysia ni lah. Bolehkah saya tanya mana satu filem Namwi yang merosakkan perpaduan Malaysia? Banyak kali. Kamu ada pernah tonton filem saya ke tak? Okey, tak apa. Biar saya beritahu anda. Filem pertama Namwi pada tahun 2011 berjudul Nasi Lemak 2.0. Ceritanya mengenai Cina, India, Melayu dan Baba Nyonya menggabungkan elemen masakan masing-masing untuk menghasilkan nasi lemak bersama-sama. Filem ini mendorong keharmonian antara kaum di Malaysia. Pelakon yang terlibat termasuk Adi Bano, Dato' David Arumugam, Aflin Shauki, Nur Fatia, Kenny and Chi, Resh Monu, Karen Kong dan lain-lain. Juga filem ini dicalonkan di New York Asian Film Festival, Bucheon Fantasy Film Festival kat Korea, Okinawa International Comedy Film Festival kat Jepun, dan Namwi juga menerima anugerah pengarah baru terbaik di Asia di Osaka Asian Film Festival kat Jepun. Filem kedua Namwi bertajuk Hantu Gangster yang menceritakan bagaimana ketiga-tiga kaum utama di Malaysia menghadapi perang bersama-sama sebelum kemerdekaan Malaysia. Apabila mereka dewasa, mereka membentuk geng dan saling menjaga satu sama lain selepas merdeka. Selepas kematian mereka menjadi hantu dan kembali ke dunia untuk menghentikan pergaduhan antara anak mereka. Ini juga sebuah filem yang mempromosikan perpaduan dan harmoni. Pelakon yang terlibat termasuk Farid Kamil, Diana Daniel, Datuk Jalaluddin Hassan, Tayuddin Bakar, Datuk David Arumugam, Noh Hujan, Miss Nina dan ramai lagi. Filem hantu gangster ini juga dijemput ke Jepun untuk world premiere. Filem ketiga Namwi bertajuk Kara King. Ceritanya mengenai orang Melayu dan Cina membentuk kumpulan rock band bersama dan menyertai pertandingan nyanyian. Kemudian mereka menjadi terkenal dan tampil bersama di rancangan TV. Filem keempat Namwi bertajuk Banglasia. Kisahnya adalah bahawa Malaysia diserang oleh lanun dan perang meletus. Aktivis sosial Cina bersama dengan jururawat Melayu, polis India dan pekerja asing Bangladesh melarikan diri bersama. Setelah semua kesukaran diatasi, mereka akhirnya berjaya menggalakkan musuh bersama. Filem ini bukan sahaja menggalakkan perpaduan dan keharmonian Malaysia, ia juga memberi kesedaran tentang sumbangan pekerja asing kepada Malaysia. Filem kelima Namwi bertajuk Babi. Ceritanya adalah mengenai rusuhan keganasan sekolah dan diskriminasi kaum. Tujuan filem ini ialah membuat semua orang menyedari pentingannya keharmonian kaum dan isu sistem pendidikan. Filem ini telah dicalonkan dalam 4 festival filem antarabangsa, termasuk Toronto Open World Film Festival kat Canada, Berlin Open World Film Festival kat Jerman, Thailand International Film Festival dan Taipei Golden Horse Film Festival kat Taiwan. Akhirnya, filem ke-6 Namwi dinamakan Nasi Lemak 1.0 yang merupakan sequel dari Nasi Lemak 2.0. Kami baru sahaja habis menyelesaikan filem ini dan akan dikeluarkan pada tahun 2021. Kisahnya sekitar 600 tahun yang lalu di Malaysia, orang Melayu, Cina dan India bersatu untuk memerangi dan mengalahkan lanun dan melindungi kedaulatan Sultan Melaka. Pelakon yang terlibat termasuklah Datuk Esimizal, Saiful Apik, Yasin Senario, Wak Doyok, Hantu Kak Lima, Datuk David Arumugam, Karen Kong, Yumi Wong dan lain-lain. Filem ini baru sahaja dicalon untuk Jaipur International Film Festival kat India. Saya pun baru dapat tahu. Okey, saya ingin bertanya, adakah kamu telah menonton semua 6 filem Namwi kecuali Nasi Lemak 1.0 yang belum dikeluarkan? Sudah? Kalau tak, kenapa kamu boleh memberitahu wartawan dan tuduh bahawa Namwi telah buat banyak filem yang merosakkan keharmonian kaum di Malaysia tetapi tidak boleh bagi contoh? Dia pun ada cakap cerita ni based on true story. Whatever lah.
true story atau tak true story, maksudnya bila dia cakap true story, maksudnya ada unsur perkauman lah. So bila filem ni tak ditayangkan di Malaysia, ditayangkan di luar negara, ia secara tak langsung mencalarkan imej kita lah. Hah? Sebuah filem dengan idea mengenai diskriminasi kaum di dalam sekolah je boleh merosakkan imej Malaysia. Are you kidding me ya? Kalau macam tu, Hollywood buat filem mengenai alien yang seram Amerika Syarikat. Maksudnya, ia menunjukkan bahawa terhadap banyak alien di Amerika Syarikat. Jadi filem ini akan merosakkan imej Amerika Syarikat kah? Atau sebuah filem gangster dari Hong Kong akan menunjukkan bahawa semua orang di Hong Kong adalah gangster, akan hancurkan imej Hong Kong ah? Hey bro, ini cerita bukan berita lah. Kamu faham apa tu filem atau apa tu seni tak? Bukankah kamu orang seniman? Yang keempat, seniman tak melarang mana-mana pihak untuk menerbitkan apa saja filem. Tak kisahlah berunsurkan apa-apa saja, tapi kita kena faham bahawasanya kita ada garis panduan, garis panduan yang telah disetkan oleh pihak berkuasa, dan juga Finas dan juga LPF. So kita kena ikutlah garis panduan tu. Okey, pertama sekali, kerja Finas adalah untuk mengembangkan industri filem Malaysia, termasuk pemberian subsidi filem kepada filem Malaysia. Sebagai pengarah filem Malaysia, selama ini saya tidak pernah mendapat 1 sen pun dari Finas walaupun saya mengambil masa setahun untuk memohon. Dan LPF adalah lembaga penapisan filem. Semua filem yang mau dikeluarkan di Malaysia mesti ditapis oleh mereka. Tetapi filem babi saya tidak ditayangkan di Malaysia. Jadi LPF tidak ada kaitan dengan filem ini. Filem saya hanya perlu ditapis oleh LPF Taiwan ketika filem saya dikeluarkan di Taiwan. Filem yang tidak ditayangkan di Malaysia memang tidak ada kaitan dengan LPF Malaysia. Sebabnya sangat mudah. Kenapa kamu mau masih tidak faham? Kan kita juga tak menyekat mana-mana pihak untuk membuat filem yang kritis. Tapi kita kena faham, kita ni dalam Malaysia ni kita ada pelbagai kaum, banyak lagi isu-isu lain yang kita boleh buat sebenarnya. Tak semestinya filem yang ada berunsur perkauman ni kita memang membantahlah sekeras-kerasnya. Mama ini berkata bahawa dia tidak menyekat orang membuat filem yang kritis. Tetapi lepas tu dia kata dia membantah filem jenis ini, filem itu. Saya tidak menyekat anda makan seberang nasi, tapi saya menyekat anda makan nasi lemak, nasi goreng kampung, nasi kukus, nasi biryani, nasi kandar. Saya tidak menyekat anda bercakap bahasa kasar, tetapi kamu tak boleh cakap pukima bangsat lancau cibai pundek, nenepok kukubet I want to fuck you. Dan yang kelima, dan seterusnya kita juga menggesa kepada pihak SKMM, SKMM untuk menyekat saluran YouTube ataupun channel media sosial Namawe ni, sebab dia pun ada post juga berkenaan dengan thriller, berkenaan dengan filem-filem babi inilah. So jadi saya rasa benda-benda macam ni kita patut hentikan dan pihak berkuasa perlu mengambil serius perkara-perkara seperti ini kan. So jadi saya harap pihak berkuasa dapat segera menjalankan siasatan. So perkara yang pertama saya rasa SKMM boleh buat adalah untuk sekat dulu saluran YouTube, saluran Facebook ke apa benda lah, media sosial dia ni, supaya benda ni tak spread ke luar. Itu je lah. Hah? Semua orang dah dengar. Mama ini minta SKMM untuk menyekat seluruh YouTube saya dan platform sosial lain saya. Penonton yang dihormati, kita semua tahu bahawa di dunia ini hanya negara komunis yang akan menyekat platform sosial sahaja. Dan adakah anda semua tahu, sejak Malaysia membubuhkan Parti Komunis pada tahun 1989, kerajaan kita telah menyenaraikan mereka sebagai organisasi haram. Mana-mana ideologi komunis adalah haram di Malaysia dan dianggap sebagai pengkhianatan. Perdana Menteri kita sebelum ini, iaitu Tun Mahathir, juga mengatakan bahawa internet di Malaysia adalah tempat kebebasan bersuara. Tetapi organisasi seniman ini sekarang meminta SKMM Malaysia untuk mengikut idea komunis, untuk menyekat YouTube dan media sosial lain saya. Saya harap semua rakyat Malaysia yang sedang menonton video ini cepat pergi membuat laporan kepada polis dan menangkap anggota seniman ini. Ini sangat-sangat serius. Thank you.
Okey, semua orang tengok. Inilah apa yang dilakukan oleh Persatuan Seniman Malaysia. Polis Malaysia sudah sibuk dengan MCO setiap hari. Sudah lebih dari setengah tahun dan tidak ada cara untuk berehat dengan baik. Tidak ada cara untuk makan dengan betul. Tetapi orang-orang ini hanya suka melaporkan kejadian bodoh tanpa menggunakan otak dan memanggil wartawan datang ambil gambar mereka. Bahkan tanpa memakai topeng. Mereka hanya tahu mengganggu kerja polis dan membazirkan sumber sosial hanya dengan tujuan ingin keluar di surat khabar supaya diri mereka jadi famous. Seniman ini hanya tahu minta dana kerajaan tetapi tidak melakukan perkara yang betul dan berfaedah. Mereka tidak menolong artis menyelesaikan masalah mereka, malah dibuat aduan oleh ahli artis mereka sendiri. Akhir sekali, saya ingin kata bahawa kami telah menyumbang wang dan usaha, menghabiskan masa yang lama untuk membuat persiapan dan penggambaran, dan kami juga mengumpulkan pelakon dan kaki tangan dari pelbagai kaum untuk menghabiskan filem babi ini. Walaupun kami berhadapan dengan banyak kesulitan, filem itu akhirnya selesai dan menerima pengiktirafan di Festival Filem Antarabangsa di 4 negara. Kami membolehkan dunia melihat karya anak Malaysia dan akhirnya membawa kejayaan ke Malaysia. Kami tidak akan berundur. Saya sangat terharu ketika saya melihat bahawa terhadap banyak kawan senegara dari semua kaum yang menyokong saya di bawah video terakhir saya. Terutamanya ketika saya melihat banyak kawan Melayu berdiri di sebelah saya. Yang paling penting ialah kebanyakan orang dapat mengenali usaha kita. Saya sangat berharap suatu hari nanti negara dan kerajaan kita juga dapat mengenali sumbangan kita kepada negara. Jangan bimbang semua kawan. Perkara pertama yang saya lakukan ketika pulang ke Malaysia adalah bekerjasama dengan siasatan polis. Saya percaya bahawa Majlis Kehakiman Malaysia akan memberi kita keadilan dan Malaysia akan berbangga dengan saya. Terima kasih kepada semua. Malaysia boleh. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.